Ada aja. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kali kedua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlangsung secara berpanjangan insya-Allah selagi mana ada hayat di kandung badan. Dan sebelum saya buka kitab ni tuan-tuan, sebagai pengenalan kepada tuan-tuan, kitab ini asalnya berbahasa Arab. Nama kitab dia Qaulul Tam fi Ahkamil Imami wal Ma'mum ala madhab Imam Syafi'i, dan diterjemahkan secara soal jawab, diterjemahkan secara soal jawab oleh Ustaz Yusuf Zaki Yaakob, orang Kelantan, dan ada satu lagi diterjemahkan oleh Zakaria Awamsak, orang Kedah. Syekh Zakaria Awamsak ni dia buat 2 jilid, tapi Ustaz Yusuf Zaki Yaakob, orang Kelantan ni dia buat sejilid sahaja. Jadi apa-apa pun kita, yang Syekh Zakaria orang besar ni tak jumpa di KL, dia kena beli di Kedah. Jadi yang jumpa adalah yang Ustaz Zaki Yaakob ni punya, Yusuf Zaki Yaakob. Jadi kita gunakan kitab ni. Dan saya minta maaf tuan-tuan, bukan saya tak nak gunakan kitab Jawi, memang dah habis kat kedai, jadi yang ada Rumi je. Kadang-kadang ada setengah dari kita, apa ustaz ni, ustaz pakai kitab Jawi tapi kami bagi kitab Rumi. Awak kami tak reti Jawi ke? Bukan, reti Jawi tapi dah tak ada, benda habis. Dan tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan, harga kitab ini RM3.5 modal dia RM3.5, berbeza dengan Dunhill 20, harganya RM12. Nah, harganya RM3.5 sebab beli banyak, tapi saya jual kepada tuan-tuan dengan harga RM5. Mana nak untung kan, kena ambil untung sikit lah. Tetapi tuan-tuan tidak boleh berjual beli dengan saya. Tuan-tuan, dekat pintu sana tu ada tabung tuan-tuan. Tu tabung tu, mana ada tabung lagi? Satu tu ada tabung. Perempuan pun ada tabung, tapi perempuan tak ada buku. Jadi tuan-tuan bolehlah letakkan duit di dalam tabung tersebut. Sebab kalau berurus niaga dengan saya, tuan-tuan minta baki. Kalau dengan tabung, tuan-tuan bawa 50, terpaksalah letak 50. Kalau minta baki, orang bagi gila. Apa gila minta baki kat tabung? Jadi biarlah berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan juga dibilang sebagai orang yang menyumbang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sumbang dalam tabung tu. Dan orang tanya, bila saya nak buka kitab ni, depa kata, ustaz, kitab sembahyang ni kita dah belajar lama dah.
Daripada sekolah rendah lagi darjah 1 dah belajar dah bab salat, bermula dengan usalli fardhu zuhri sampailah assalamualaikum warahmatullahi. Dah belajar dah, buat apa lagi? Tuan-tuan, dalam kitab Muniatul Musalli, Syekh Daud Fatani sebut bahawasanya sembahyang itu terkandung baginya 124,000 masalah. 124,000 masalah. Banyak tak? Banyak. Daripada sekecil-kecil masalah sehinggalah sebesar-besar masalah. Dan di dalam kitab ni hanya mengemukakan sebanyak 182 ataupun 83 masalah sahaja. Seratus 83 masalah yang akan kita bincangkan. Dan sebahagian besar daripada kita tak payah duk bincang lah ustaz, mayang sah belaka. Ya, kita anggap semayang kita memang sah belaka. Tetapi adakah kita tahu bila mana kita ikut belakang tok imam, apakah kewajipan yang harus kita ada dan apakah yang perlu kita buat andainya satu ketika imam lari daripada mihrab. Tiba-tiba hilang je, waktu sujud hilang. Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak buat apa? Kawan kat belakang pun tengok mengkit-mengkit, lama betul tu imam ni sujud. Lepas tu ni tak, dia ni tak masuk akal lama ni. Lepas tu pun dia angkat kepala tengok-tengok imam tak ada. Bila imam tak ada, dia pun cakap dengan kawan-kawan, "Weh Syekh, imam tak ada lah Syekh." Sebab apa? Sebab tak tahu selesai masalah macam mana. Bagaimana pula kita nak menyelesaikan masalah hal keadaan imam tak cukup rakaat? Ada setengah daripada kita, tak apalah, imam dapat wahyu baru sembahyang zuhur 3 rakaat, kita ikut je lah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Adakah sah sembahyang kita dan adakah boleh kita hanya tambah serakaat dengan salam kita yang sengaja? Imam tak apa sebab dia terlupa. Yang kita tak terlupa ni, kita salam sekali dengan tok imam dengan anggapan imam dah terima wahyu baru semalam 3 rakaat. Adakah sembahyang kita sah ataupun tidak? Dan di dalam kitab ni juga ada sedikit perbincangan tentang bagaimanakah tentang sembahyang jemaah satu imam dalam 2 bangunan, seperti 2 bangunan ini. Ni bangunan lain, situ bangunan lain. Sebab apa dikira bangunan lain? Sebab ada pintu. Itu pun akan dibincangkan. Dia ada syarat tu. Dia tak boleh tutup pintu, dia tak boleh keadaan orang sebelah sana nak pergi kepada imam dalam keadaan membelakangi kiblat, orang sana dengan tu imam tak boleh lebih 300 hasta. Macam-macam syarat yang kita akan belajar. Dan macam mana nak tegur tu imam yang tak erti bahasa. Kita tegur tak? Subhanallah, dia buat bodoh je. Ustaz buat macam mana ustaz? Tak dengar cakap tu, tak dengar cakap. Dan adakah boleh orang kat belakang tok imam itu menggantikan tok imam? Dan cara macam mana nak menggantikan tok imam? Sebagai contoh, satu permasalahan, imam tak sedar atas kepala dia ada tai cicak yang nampak makmum belakang. Apa makmum belakang nak buat? Saya mufaraqah ustaz. Habis tu yang hang tahu, hang tak bagi tahu kat orang. Orang lain tak tahu, hang seorang je tahu tapi hang senyap. Dan orang lain semua sembahyang mengikut imam yang tidak sah kerana menanggung najis. Nak buat macam mana? Ini pun akan dibincangkan dalam kitab ni. Sehingga satu permasalahan yang agak kita rasa tak masuk akal, iaitu sebab tak pernah berlaku pada kita, iaitu bagaimanakah sembahyang di dalam Kaabah. Di luar Kaabah senang kita menghadap Kaabah, dalam Kaabah nak menghadap mana? Mana nak tahu tuan-tuan ada di antara tuan-tuan ni jadi duyuf khadam haramain, tetamu sultan atau tetamu raja ni lah, Raja Arab Saudi. Dia bagi masuk, bagi masuk, orang masuk zuhur dah, azan zuhur dah. Nak buat macam mana?
Macam mana nak ngadap ni? Ataupun tuan-tuan diberi kebenaran untuk menukarkan kiswah Kaabah, duduk di atas Kaabah, nak semayang lagu mana tu? Itu yang kita akan bincangkan, tapi lama lagi lah. Dan sebulan sekali, mungkin 4 tahun akan datang, baru cerita bab semayang atas Kaabah. Nah, Allahu Rabbi. Dan begitu juga kita nak memperbetulkan beberapa kesilapan kita yang terkadang kita anggap sah, sebenarnya tidak sah. Nah, seperti orang yang sengaja sujud lama. Makmum sujud lama, minta apa pun tak tahu. Lama betul dia sujud. Imam dah nak salam dah, tak bangun-bangun lagi. Tak tahulah kot dia nak minta satu lagi ke, nak minta tambah anak ke, nak minta tambah harta ke. Macam-macam dia minta. Ya, benar dalam hadis sebut bahawasanya aqrabu abdu ala rabbih, serapat-rapat hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Memanglah. Dan maka perbanyakkanlah doa dalam sujud. Ya, betul, hadis tu betul. Tapi masalah kita ni ikut imam. Masalah kita ikut imam. Berapa ramai di antara kita yang terlalu lama sujud sehingga melanggari batas yang dibenarkan. Ada batasan-batasan dia. Siapa-siapa yang tak bangun daripada sujud sehingga imam sudah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah bangun lagi, duk minta kaya juga lagi. Ya Allah, kayakan aku, ya Allah. Duk minta kaya juga. Baik, maka orang itu batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Dan Tok Guru saya kata, kalau berjumpa orang ni, kita dah salam, dia tak bangkit lagi daripada sujud dia, kita tampak kepala dia. Sebab apa? Sebab dah tak sah dah sembahyang hang, duk kira apa lagi. Tapi masalah orang macam ni, bila sembahyang seorang-seorang, cepat pula. Waktu sembahyang jemaah, lama sungguh. Imam dah subhanallah, 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 tak bangun lagi. Tapi kalau sembahyang sunat seorang-seorang, sekejap, tak pasal. Ji, cepat Ji. Orang nak kunci pintu. Kalau tahu nak kunci pintu, sembahyanglah kat luar. Kita ni kadang-kadang munafik pun ada, tuan-tuan. Baik, itu antara yang menarik dalam kitab ni. Banyak lagi lah. Macam mana berjumpa dengan Tok Imam baca macam orang Jawa baca Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pun akan dibincangkan. Begitu juga, boleh tak perempuan jadi imam bagi lelaki? Ramai kata tak boleh, betul tak? Waktu Aminah Wadud jadi imam dulu, kan marah orang. Tapi orang marah tu, dia tak cerita lebih lanjut, adakah boleh perempuan jadi imam pada lelaki? Boleh tak? Boleh. Ada satu part yang imam perempuan boleh jadi imam pada lelaki. Mana? Iaitu apabila si perempuan kahwin dengan mu'allaf. Dia pun baru belajar, tetapi kedudukan imam perempuan mesti duduk di belakang, makmum lelaki tetap duduk di depan. Tu kena belajar tu. Habis tu ustaz, kalau duduk depan nampak apa ustaz? Kan mu'allaf ni diberi kelonggaran untuk belajar 2 tahun. Dalam 2 tahun tu kalau semayang macam mana pun sah semayang kau. Macam mana? Okey abang nanti saya rokok, abang tengoklah. Tengok. Macam tu lah. Tak boleh perempuan jadi imam duduk depan, kecuali kepada geng-geng perempuan sahaja. Hatta dengan khunsa pun, tahu tak khunsa? Khunsa bukan pondan, tuan-tuan. Khunsa ni bukan jenis hak bedah, buang paip gali telaga, bukan. Hak kata khunsa ni, dia ada 2 alat kelamin. Batang paip pun ada, telaga buta pun ada. Dua-dua ada. Hak jenis dua-dua ni, kita nak tahu hukum dia lagu mana. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang tidak dapat mengelakkan fitnah. Sebagai contoh, susunan saf ni belum masuk kitab kita, tuan. Ni cuma pengenalan kitab. Kali pertama bertemu dengan kitab.
Saf yang pertama ikut susunan imam, lepas imam orang besar lelaki, kemudian budak-budak lelaki. Lepas budak-budak lelaki, sekiranya ada khunsa duduk di belakang. Ustaz, khunsa kat sini ada seorang je. Seorang-seorang lah. Lepas khunsa barulah kanak-kanak perempuan. Lepas kanak-kanak perempuan baru orang besar perempuan. Tu susunan dia. Tapi masalah sekarang, ada setengah orang yang datang lambat. Dia datang lambat, dia parking sorang-sorang je kat belakang. Lepas daripada semayang, orang pun pakat tengok. Mati-mati aku ingat dia lelaki. Dia sorang-sorang kat belakang. Rupanya khunsa. Dah belajar kan? Dah belajar. Khunsa tak boleh bercampur. Ya Allah, mati-mati aku ingat haji ni lelaki. Rupanya khunsa. Habis semua mengata kat dia, dah tak boleh nak ngelak fitnah. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya kalau datang lambat, tarik orang depan. Supaya apa? Supaya orang tak kata dia khunsa. Tak, tarik orang depan. Ustaz, orang depan tak nak datang, bertukar dengan orang sebelah. Tarik orang sebelah. Ustaz, sebelah, daripada hujung sana sampai hujung sini tak ada pun orang patah balik. Ustaz, relax je dia semayang seorang-seorang. Nak buat macam mana? Orang depan pun tak mengaji. Itu yang akan kita bincangkan dalam kitab ini. Dan banyak lagi perkara-perkara yang macam mana kita semayang dalam kapal, semayang berjamaah dalam kapal. Adakah kita boleh berimamkan dengan orang yang semayang secara mengiring? Dan kalau boleh, bagaimanakah kedudukan tok imam dengan makmumnya? Kita ayah kita ni tok imam, dia sakit duduk hospital, dan dia pun dah selesaikan sendiri dia punya badan, dah ambil wuduk habis lebih kurang, dia pun semayang dengan cara mengiring. Dengan cara mengiring. Baik, selesai masalah. Kita pun nak semayang juga, kita nak jadikan dia imam. Mana kita nak duduk? Mana kita nak duduk? Itu pasal bila mana buka kitab solat, tuan-tuan, jangan buka solat ni dah lama dah ustaz, tak payah buka dah. Kami dah 80 tahun ustaz, dah expert dah. Itu pasal dia expert semayang 3 saat dia, tuan-tuan. Tutak relax je. Macam mana pula kalau orang itu semayang melentang, dia nak jadi imam, kita jadi makmum. Macam mana gaya dia? Dan macam mana kita makmum nak berdiri? Adakah kita nak melentang sama, ataupun kita nak mengiring juga, ataupun kita relax je ikut dekat belakang dia? Belakang dia kat mana ustaz? Belah sini ke belah kanan ke? Yang tu kita akan bincangkan, tapi lama lagi, mungkin tahun 2020. Dan begitu juga tentang kekeliruan setengah daripada kita bila mana mendapati imam dalam keadaan sujud. Ramai yang tunggu untuk imam bangun. Ramai yang tunggu untuk imam bangun, baru dia angkat takbir. Yang sepatutnya bila nampak imam buat apa sahaja sekalipun, dia kena takbir dan dia kena dapatkan untuk imam, maka barulah dapat rakaat, dapat pahala berjemaah daripada awal. Ini tak, dia tunggu imam bangun. Dan begitu juga macam mana permasalahan kalau imam tu suka menari dalam semayang, baca sedap, dan dia pun bekas penyanyi kelab dangdut. Dia gitu. Nak buat lagu mana jumpa imam tuan ni. Dan juga macam mana berimamkan dengan anak zina. Adakah perlu kita tanya mam nak tanyalah, mam ni anak okey ke anak zina? Adakah perlu kita tanya macam tu atau tidak? Dan kalau ada orang beritahu, tahu tak, imam tu dia mak ada, pak tak ada, siapa anak yatim? Tak, dia ni anak haram ni. Adakah boleh kita percaya terus cakap dia, ataupun kena selidik dulu? Sedangkan yang cakap tu memang orang yang tak pernah miss semayang jamaah, yang siqah, orang kata siqah. Adakah perlu kita percaya gitu, atau nak kena semak dulu, ataupun buat bodoh? Itu yang kita nak bincangkan. Banyaklah tuan-tuan perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak termasuk akal. Macam contoh, imam angkat takbir, orang belakang pun angkat takbir, tiba-tiba imam teringat dia tak ambil semayang, dia pun kata tunggu sekejap, dia pun keluar pergi ambil semayang.
Pernah tengok tak tuan-tuan masalah macam ni? Masalah ni berlaku di Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi. Siapa nama imam dia tak? Saya pun tak ingat nama imam dia. Dia angkat Allahu Akbar, istanna ba'a, pop keluar. Lepas tu dia masuk balik Allahu Akbar, hak belakang tak putus takbiratul ihram. Itu dalam mazhab dia. Dalam mazhab kita lagu mana? Itu pun akan bincangkan. Baik, kita masuk dalam kitab tuan-tuan. Sebagai pengenalan, sebelum kita masuk daripada kitab ni, marilah kita sedekahkan Fatihah atas tuan musannif, tuan penterjemah, dan kepada tok-tok guru yang pernah mengajar kitab-kitab ini. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Dia masuk terus pada bicara bab salat jamaah dan macam mana nak jadi seorang makmum yang betul. Hadis-hadis asas bagi peraturan salat berjamaah. Hadis-hadis asas bagi peraturan salat berjamaah atau hukum-hukum makmum dan imam ialah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut. Maksud ikut apa tuan-tuan? Maksud ikut apa? Maksud ikut mesti duduk belakang. Maksud ikut mesti duduk belakang. Dia tak boleh duduk tepi bersama-sama, atau dia tak boleh duduk depan sedangkan dia tak tahu. Dia tak boleh mendahului tok imam ataupun bersama-sama dengan tok imam. Hendaklah dia duduk di belakang. Seperti mana orang nak pergi rombongan kahwin, yang sebelum kita nak pergi rombongan kahwin, kita dah lantik seorang dah sebagai ketua rombongan, dia mesti duduk depan. Ditakdirkan Allah yang tahu rumah pengantin adalah seorang pakcik yang naik Nissan 120Y. Yang kat belakang dia tu, yang kat belakang dia ada Alphard, ada Evo, ada Subaru, macam-macam yang kat belakang tu. Velfire lah, apalah. Nissan 120Y, faham-faham je lah. Daripada Kuala Lumpur ke Seremban, dia bawa 60 je. Orang belakang boleh potong tak? Tak boleh potong. Sebab apa? Orang belakang tak tahu rumah, jadi terpaksa ikut lah. Imam perlahan kena ikut, imam laju pun kena ikut, kena duduk belakang. Takdir Allah adalah seorang mamat kat belakang geram, dia pun aku potong lah, dia pun potong sampai simpang nak keluar Seremban. Agak-agak dia dapat masuk tak Seremban? Tak, dia akan lepas ke air keruh tuan-tuan. Dia akan lepas ke air keruh. Ataupun orang yang sama-sama dengan tok imam, dia bawa kereta macam ni, tiba-tiba Nissan 120Y ni masuk simpang ke Seremban, dia lepas ke Johor Bahru tuan-tuan. Jadi buruk mana pun tok imam mesti duduk belakang. Buruk mana pun tok imam mesti duduk di belakang. Makmum mesti ikut ke belakang. Dia tak boleh ke depan dan tak boleh tepi. Faham?
Itu pasal Nabi kata dijadikan imam itu untuk diikut, bukan bersama-sama imam ataupun untuk mendahului imam. Fala takhtalifu, jangan kamu menyalahi dia, jangan kamu dahulu dia, jangan kamu sama-sama dengan dia. Fa idza kabbara fakabbiru, bila kamu nampak aku takbir, sempurna takbir aku, maka takbirlah kamu. Wa idza raka'a, dan apabila sempurna rokokku, maka kamu rokoklah. Apabila wa idza sajada fasjudu, bila mana aku sujud, kau sujudlah. Kadang-kadang kita ni nak kena perbetulkan. Kadang-kadang imam tak habis sujud. Biasalah imam umur 80-an tuan-tuan, dengan gautnya, sakit pinggangnya, kencing manis, turun perlahan, Allahu Akbar. Yang kat belakang tu semua jenis junior belaka. Dia potong. Itu pasal tunggu imam habis perbuatan dia dulu. Habis perbuatan tu imam, baru kita bergerak. Ni imam tak habis gerak, kita gerak dah. Maka kata Nabi, 3 orang pergi solat jamaah, tak sama dia punya pahala dia. Ada yang dapat 27, seperti mana sabda Nabi, as-salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bisab'atin wa isyrina darajah. Hak semayang jemaah ni lebih baik daripada semayang seorang-seorang, lebih dengan 27 darajat. Itu golongan pertama. Golongan kedua, dia datang salat jemaah tapi dapat satu je dia dapat. Dia tak dapat 27, dapat 1 darajat saja, 1 pahala saja. Dia dikira semayang seorang-seorang. Dan yang ketiga, dia datang solat jamaah tapi dia balik kosong. Sebab apa? Semayang dia tak sah. Mana yang pertama ni? Yang pertama 27 darajat, iaitu mereka yang bila mana sempurna imam, maka baru mereka pun menyempurnakan rukun mereka. Allahu Akbar, baru mereka gerak. Kita ni dah, imam baru sekerat dah gerak dah, tengok-tengok terpotong untuk imam. Terpotong untuk imam. Baik, golongan pertama imam habis, kita pun baru bergerak. Golongan kedua, imam tak dan habis, kita bergerak dah, yang disebut sebagai bersama-sama imam. Dan golongan yang ketiga, iaitu yang mendahului tu imam. Yalah, imam tua, makmum muda, sekali turun zrum, dia dulu. Yang ni bahaya ni. Balik tangan kosong dan dia dikira belum semayang lagi. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujud wala biqiyam wala binsirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Jangan kamu mendahului aku dengan rokok, tidak juga dengan sujud, tidak juga dengan bangkit berdiri, dan tidak pula dengan keluar daripada semayang seperti salam, kerana aku dapat melihat kamu daripada hadapan dan belakangku. Nabi tahu apa sahabat buat kat belakang. Tapi tok imam sekarang tak boleh lah kata gitu. Sebab apa? Memang tak nampak. Tak nampak. Jadi kewajipan makmum untuk memastikan imam habis dulu. Ustaz, nak kira dengan imam tu perbuatan dia ke ataupun percakapan dia? Sebab ada setengah tu imam, perkataan dia habis dulu, perbuatan tak habis lagi. Allahu Akbar, dah habis bar, baru sampai, dahi tak sampai lagi dekat atas tanah. Jadi kita nak ikut yang mana? Bagi orang yang nampak tok imam, maka wajib bagi dia untuk melihat akan perbuatan tok imam. Dan kalau orang tak nampak tok imam, mana geng tak nampak, tepi tu dah tak nampak dah, belakang pun tak nampak dah, maka cukup sekadar dengan telinganya, dengan perkataannya, cukup bar je, bolehlah bergerak.
Nah, baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu merasa takut bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar, yakni kepala keldai pada akhirat nanti, atau menjadikan seperti rupa keldai seluruhnya sekali dengan badan-badan sekali. Nah, hadis-hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rokok, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun salat. Hukum haram ini telah ditasrihkan dalam kitab At-Tahdzib dan Tatimah dan telah disahkan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab dan Kitabul Kifayah. Maksud Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai ialah Allah menjadikan kepalanya seperti keldai dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Dan maksud menjadikan rupa seperti rupa keldai ialah mengubahkan seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh keldai dan kepalanya seperti keldai juga. Nah, amaran mengubahkan kejadian manusia kepada rupa binatang itu menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan imam dengan betul dan patuh. Daripada hadis inilah yang kita kena belajar masalah-masalah ini. Sebab takut nanti keluar daripada kubur badan-badan orang, kepala himar. Yang tu kita takut. Jadi kita kena belajar sikit-sikit. Dalam satu pertemuan mungkin 3 masalah, ataupun kalau panjang sangat 1 masalah aja. Kita masuk pada masalah yang pertama. Tuan-tuan jangan sangka kitab ni satu kali perjumpaan 5-6 masalah. Saya buka di Puncak Jalil kitab ni saja, dan bukanya tiap-tiap minggu hari Selasa. Mengambil masa 2 tahun setengah baru habis kitab. Sebab banyak perbincangan. Dan saya minta tuan-tuan, tak faham tanya terus. Tak faham tanya terus. Ataupun tuan-tuan nak tunggu habis baru tanya pun tak jadi masalah. Tapi kalau nak tanya tengah jalan, angkat tangan dulu. Ustaz, nak tanya, tanyalah. Baik, faham dah tuan-tuan. Sebab biasa saya kuliah cukup bunyi tetek, kita berhentilah tuan-tuan. Kita berhenti. Lepas berhenti tak ada tanya dah, sebab kita akan semayang dan terus makan kat belakang tu je. Baik, ucapan-ucapan yang dibaca apabila salat diqamatkan. Hukum qamat hukumnya sunat walaupun semayang sorang-sorang. Tuan-tuan, semayang sorang-sorang qamat tak? Qamat apa dah Ustaz? Bukan ada orang nak ikut belakang. Qamat bukan suruh orang ikut. Qamat hukumnya sunat bagi semayang berjamaah dan semayang sorang-sorang di rumah. Sebelum nak semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Dah semayang kat rumah, pelan-pelan sudahlah. Jangan buat macam kat surau pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang rumah pun pening. Mana pula laki aku mengaji ni? Pelan-pelan sudahlah, ala kadar je. Apabila salat diqamatkan, maka disunatkan kepada para pendengarnya, sama ada orang itu nak semayang ataupun orang itu tak semayang, maka sunat jawab. Faham tuan-tuan? Macam contoh, kita duduk baca Quran, kita dah semayang, tiba-tiba dengar orang qamat nak semayang berjemaah, dia datang lambat, jemaah yang lambat, dia pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca Quran, sunat jawab. Sama ada kita ni nak semayang ataupun tak semayang. Mengikuti ucapan yang diucapkan oleh juru qamat, kecuali pada ucapan qad qamatis salah, maka disunat baginya berkata, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah tegak dan kekalkan salat itu dan menjadikanku sebaik-baik ahli salat. Baik.
Oh, ustaz nak berhenti dah. Belum lagi tuan-tuan. Perjumpaan pertama mana boleh berhenti awal. Nah, dalam iqamah ini ada beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita tengok, betul ke tak betul juru qomat ni qomat. Antaranya, siapakah yang mempunyai hak iqamah? Tok Bilal ke Tok Imam? Sebab kadang-kadang pihak Bilal dengan Tok Imam ni dia ada kecelaruan tugas. Banyak yang berlaku, hatta dekat masjid besar pun berlaku. Saya masjid kamu baru pun masjid besar tu berlaku. Mana? Baik, kita bagi tahu, azan adalah hak Tok Bilal. Dia nak azan bila pun ikut suka dia. Dia nak azan bila pun ikut suka dia lah. Sebab itu hak Tok Bilal. Yang kedua, iqamah bukan hak Tok Bilal, tetapi itu adalah hak Tok Imam. Itu pasal wajib Tok Bilal bila nak qomat kena tanya imam dulu. Ini tak qomat baru cari imam, kena imam lari pergi tandas. Celaru dia. Sudah tadi nampak Tok Imam, mana dia Tok Imam? Dah engkau tak tanya dia. Lain kali tanya dulu dia. Tanya, mam. Dan kita pun kadang-kadang ada bahasa isyarat. Itu okey lah. Qomat lah. Ini ikut suka dia je. Dia nampak dah lama sikit je, dia pun perap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah habis la ilaha illallah. Dia nak bagi mic kat Tok Imam. Mana imam? Imam tak ada. Imam dah lari dah, merajuk dia. Sebab apa? Bilal ambil tugas dia. Bukan tugas, hak dia. Tanya Tok Imam dulu, dah okey ke belum? Kadang-kadang imam baru sampai, mengah dia. Mengah. Tiba-tiba qomat, tak hilang lelah, dah kena jadi imam pula dah. Kena tanya Tok Imam dulu dalam bab qomat ni. Kalau imam kata tunggulah sekejap, aku nak tarik nafas sikit, tunggulah sekejap. Macam kat tempat saya tuan-tuan, saya cukup marah Tok Bilal qomat tak tanya saya. Ada sekali tu Tok Bilal qomat tak tanya saya. Saya kata, engkau lah jadi imam. Siapa suruh kau qomat? Kau tak tanya aku, kau lah jadi imam. Mana boleh, ustaz kan dapat elon. Elon memang aku dapat, tapi kau sibuk sangat nak qomat tak tanya aku, engkau lah jadi imam. Lepas pada tu dia mesti tanya, mesti duduk sebelah ustaz. Okey ustaz, pilih qomat. Lepas kan bagus macam tu. Melutut dekat kita, tanya, boleh dah ustaz? Boleh, pergilah. Tu pasal nak jadi Bilal pun kena ada ilmu. Bukan sebab sedap suara je. Baik, antara kecelaruan tugas lagi kita tengok ialah apabila Bilal sibuk nak suruh betulkan saf. Mengada-ngada Bilal ni. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa suruh dia cakap tu? Itu tugas Tok Imam, bukan tugas engkau. Mana-mana tempat pun berlaku tuan-tuan. Masjid besar pun berlaku. Bilal gila kuasa mungkin. Kan? Lurus dan rapatkan saf. Elon bulan tetap banyak tu juga, tak ada tambah-tambah. Dia sibuk juga nak ambil Tok Imam juga. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tugas Tok Bilal, bila mana telah diberi kebenaran, maka dia terus qomat, bukan suruh lurus dan rapatkan saf. Itu tugas Tok Imam. Tok Imam pun lepas qomat Tok Bilal, dia pun dia fikir nak sebut lagi ke lurus dan rapatkan saf. Tadi Bilal dah cakap kan. Dia gamak dia nak sebut sangat lurus dan rapatkan saf, suruh Bilal jadi imam. Sebab nak jadi sangat. Ingat, qomat adalah hak Tok Imam. Kena tanya Tok Imam, dan bila mana dah diberi kebenaran, barulah qomat. Faham? Dan kena ingat,
tugas azan dengan tugas iqamah ni bukan Tok Bilal punya 100%. Siapa-siapa pun boleh. Ustaz, suara tak sedap Ustaz. Bilal bin Rabah lagi tak sedap suara dia. Bilal bin Rabah tak masuk kilauan emas tuan-tuan, tapi suara dia sampai ke langit tu. Nak tunggu suara sedap, payah tuan-tuan, sebab suara sedap ni Allah bagi. Baik. Itu dalam bab iqamah. Orang perempuan dia boleh iqamah tapi jangan bang. Ustaz, tak kira nak bang juga boleh. Tunggu lelaki dalam Taman Dagang Jaya ni pergi ke Yaman, pergi ke Nepal semuanya untuk buat operasi menyelamat. Dah tak ada lelaki dalam ni. Nak azan, azanlah. Nak qamat, qamatlah. Selagi mana ada lelaki, lagi tu tak boleh. Sebab suara perempuan tu dikira aurat. Azan pun tak boleh, qamat pun tak boleh kuat-kuat. Tambah pula kalau marhaban barzanji duduk dengan satu kumpulan. Ada tak sini grup perempuan berzanji? Ada tak? Ada tak? Terus terang je lah, atau sudah buat alim lah. Ada kan? Grup baca Yasin. Apa hak seronok sangat orang perempuan duk sibuk tugas lelaki ni? Bagi lelaki sudahlah, perempuan tak payah. Ustaz, kami pun nak beramal juga. Beramal di rumah untuk suami kamu lebih besar pahalanya. Ni kadang-kadang tuan rumah pun bengong juga. Dipanggilnya grup Yasin, perempuan baca Yasin. Yang lelaki duduk luar isap okok. Dia tunggu waktu baca doa je. Sebab kadang-kadang Khalifah Yasin perempuan dia baca apa? Allahumma ya mufarrijal humumi farraj. Allahumma ya mufarrijal humumi farraj. Dia duk sebut dia punya. Orang farrij bukan farraj. Farraj tu orang punya. Saya pernah berjumpa dah tuan-tuan. Dah pernah berjumpa. Kan? Adik-beradik tu, adik-beradik. Sepupu sepapak buat kenduri, dia panggil geng perempuan. Kita tunggu lapar nak makan. Doa Allahumma ya mufarrijal humumi farraj. Aku tergelak kat luar. Perempuan duduk di rumah layan suami, itu lebih besar pahalanya daripada hang pi rumah orang baca Yasin. Hang tinggal orang rumah dengan masak apa pun tak ada, apa makanan pun tak ada. Suami balik-balik dia tanya, mak hang mana? Tah, dia pergi rombongan pergi mana? Tah, kat rumah siapa? Tah, baca Yasin hari ni. Buka-buka tudung saji. Mana lauk? Mak kata sagi daripada rumah kenduri bawa lauk balik. Allahu Rabbi. Orang perempuan duduk rumah lah. Apa yang seronok? Yelah seronok Ustaz dapat uniform setiap tahun sekali. Satu macam Boria belakang jalan. Allah barzanji marhaban. Kan lebih baik buka kelas tajwid perempuan. Daripada nak berjanji bagi lelaki sudahlah. Lelaki lah, kasidah ke bagi lelaki lah, perempuan tak payahlah kot. Suara tu aurat. Betul tak? Kadang-kadang lelaki tertarik dengan suara perempuan walaupun dia belum tengok perempuan tu lawa ke tidak. Tuan-tuan, ni nak tanya secara ikhlas lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada berlaku gangguan bekalan air, tuan-tuan telefon Pospel Syabas. Yang kat tu perempuan, suara sedap. Apa bayangan tuan-tuan sebagai lelaki yang normal? Ini mesti awet ni. Ini mesti awet. Terbayang muka cantik. Dia tak tahu yang kat telefon tu makcik. Betul tak? Itu pasal suara perempuan tu aurat. Jangan nak sibuk lah nak pergi baca Yasin kat rumah orang. Tempat saya tu berlambak 2-3 grup. Ada yang pakai jersey hijau, ada yang jersey merah, ada jersey biru laut. Macam-macam. Kita bagi tahu dah, tak dengar juga. Dia sibuk kata nak beramal. Beramal di rumah itu lebih mulia daripada hampir rumah orang. Hatta dalam salat berjamaah sekalipun, orang perempuan itu
terlebih baik di rumahnya, dan sekiranya dalam rumah yang paling baiknya bukan di beranda rumah tetapi di ruang tamunya, dan kalau tengok dalam rumah bukan ruang tamu yang terbaik tetapi yang paling baik adalah dalam biliknya. Allah nak jaga perempuan, dak orang perempuan dak kira juga. Nak buat kumpulan nasyid lah, kumpulan apa, duduk di rumah layan suami sudah lah. Jangan tanya pula ustaz tu qariah baca Quran tu, baru-baru ni peringkat kebangsaan tu lagu mana? Pergi tanya depa lah, pergi tanya depa apa hukum dia. Tu satu lagi macam dalam TV lah, tilawah interaktif, betul tak? Baik tuan-tuan, abang tuan-tuan, suara perempuan ni tidak menjadi aurat pada dua tempat sahaja. Pertama, pada ketika bermuamalah dengan manusia, seperti nak beli barang. Kalaulah dikatakan aurat, jenuh. Kelapa parut, dia cerita kelapa parut. Kalaulah dikira aurat tu juga, jenuh. Yang kedua, pada ketika belajar. Waktu belajar tak apa. Waktu belajar tak apa, duduk universiti, pensyarah perempuan, murid lelaki, tak jadi masalah kerana dalam belajar. Tapi dalam belajar ni tuan-tuan, kenalah pada tempat dia, bukan dalam TV. Dalam TV satu Malaysia dengar, bukan hang tak boleh mengaji di surau hang. Tengok tilawah interaktif, berapa ramai telefon, perempuan ke lelaki? Perempuan. Ustaz dengar ya saya baca A'udzubillah. Ya Allah, hang baca depan ustaz dekat rumah hang lah, yang baca dalam TV pasal apa? Dan kaedah belajar Quran bukan dengan TV. Talaqi wal musyafahah, kena berdepan dengan tok guru. Oh, dia berasa hebat dah, pang kepala apa tau. Amboi. Minta maaf, lepas ni orang perempuan tak ada no. Minta maaf, bukan kata apa perempuan, minta maaf banyak-banyak benda nak kena cakap, kita cakap. Allah alam tuan-tuan, cukuplah. Baru satu masalah, dan insya-Allah akan datang kewajipan yang kena dibuat apabila solat Jumaat diqamatkan. Ada yang tertidur, kadang-kadang qamat baru terjaga, tidur dah ni, dahi dah sentuh bumi baru terjaga, terus mayang. Patut wajib dia ambil sembahyang dulu. Kira sembahyang gitu je. Itu yang kena jaga-jaga. InsyaAllah akan datang tuan-tuan. Akan datang, nanti saya beritahu lah. Kalau tak silap saya dah telah memperuntukkan pada 29 hari bulan kot. Boleh? 29 hari bulan tiap-tiap bulan, kecuali bulan Februari. Kalau Februari itu sampai 29 ada, tapi 4 tahun sekali. Wallahu alam. Sebab kalau minggu ke 30 bulan dah ada tempat lain. 29 tu saya peruntukkan kat sini je lah. Wallahu alam. Tak payah tanya tuan-tuan. Nak tanya juga ada.